Selamat sejahtera, saya Razi Lienavius dari grup Not to Corrupt. Tajuk pembentangan kumpulan kami ialah Skandal Rasuah Presiden FIFA digantung 8 tahun. Untuk pengenalan, seperti yang kita tahu, rasuah adalah pemberian untuk menyogok, menyuap, yaitu memberikan rasuah kepada orang yang menerima rasuah. Kumpulan kami membincangkan tentang FIFA atau lebih dikenali sebagai Federation of Asian Football, di mana FIFA dibentuk pada 21 Mei 1904 di Paris dan dipimpin oleh Presiden Robert Guerin dari 1904 hingga 1906. FIFA adalah badan induk bola sepak dunia yang bertanggung jawab untuk menguruskan dan mengawal setiap permainan bola sepak di peringkat antara bangsa. Siapakah Sepp Blatter? Sepp Blatter merupakan Presiden FIFA yang ke-8 dan dipilih pada 8 Jun 1998 untuk menggantikan Avalanche. Beliau lahir pada 10 Mac 1936. Bentuk rasuah ialah penyalahgunaan kuasa, terutamanya dalam pemilihan jawatan. Ini merupakan isu yang serius dan sering menjadi punca kepada ketidakadilan serta kemerosotan integriti institusi. Ia berlaku apabila individu memberikan ganjaran kepada penyokong untuk memastikan kemenangan mereka. Faktor rasuah ialah krisis ekonomi dan tekanan keuangan. Dalam keadaan ekonomi yang sukar, seseorang mungkin menghadapi kekurangan pendapatan. Akibatnya mereka lebih cenderung untuk mengambil cara yang tidak sah untuk mendapatkan uang tambahan seperti menerima rasuah. Halo, nama saya Ezra Mijin. Saya akan membentangkan bahagian latar belakang skandal kes rasuah melibatkan FIFA dan saya akan menerangkan secara ringkas tentang latar belakang tersebut. Skandal rasuah FIFA merupakan salah satu episod terbesar dalam sejarah badan induk bola sepak di dunia yang melibatkan tuduhan penyelewengan, kewangan, rasuah dan salah guna kuasa oleh pegawai organisasi tersebut. Pendedahan awal pada tahun 2010, tuduhan rasuah mula timbul sekitar pemilihan tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2018 bertempat di Rusia dan pada tahun 2022 bertempat di Qatar. Ada dakwaan bahawa undian telah dimanipulasi dengan sogokan wang, operasi yang dibuat pada tahun 2015, pada Mei 2015, oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat iaitu FBI menyiasat kes rasuah dalam FIFA. Dan 14 pegawai FIFA adalah dan eksekutif lain didakwa atas tuduhan menerima rasuah melebihi 150 juta. Operasi terbesar ini membawa kepada beberapa tangkapan termasuk di Switzerland dan juga tuduhan rasuah dalam kes ini melibatkan hak siaran pemasaran pemilihan tuan rumah Piala Dunia dan penyelewengan dana bola sepak. Pegawai menerima sogokan untuk memberi kontrak dan hak istimewa kepada pegawai tertentu. Dan ini merupakan slide latar belakang yang kedua yang menunjukkan bahawa keputusan Jawatan Kuasa Etika FIFA yang bersidang di Zurich, Switzerland menyingkirkan mereka daripada sebarang aktiviti bola sepak di semua peringkat sepanjang tempoh tersebut. Pada tahun 2015, Blatter terpaksa meletakkan jawatan sebagai Presiden FIFA selepas satu siri skandal rasuah melibatkan beberapa pegawai tinggi FIFA. Selepas Blatter mengundurkan diri dan perletakan jawatannya, Blatter telah dipilih semula untuk penggal yang kelima. Namun pengunduran beliau adalah akibat tekanan dan tuduhan rasuah yang semakin meningkat. Dan hal ini menunjukkan bahawa Blatter mempunyai tuduhan yang banyak tentang rasuah yang melibatkan beberapa kes termasuk kes skandal rasuah melibatkan FIFA. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kesalahan yang dilakukan oleh yang tertuduh dalam kes ini, iaitu didakwa atas bayaran lebih 2 juta bersamaan dengan 8.4 juta kepada Michael Platini.
Tanpa kontrak bertulis, Platini menerima wang tersebut sebagai bayaran untuk kerja perundingan yang dilakukan untuk FIFA antara tahun 1998 hingga tahun 2022. Namun, pembayaran itu dibuat hampir 1 dekad kemudian dan ada dokumen bertulis yang menyokong tuntutan ini. Siasatan mendakwa bahawa pembayaran ini adalah tindakan salah guna dana FIFA yang melibatkan elemen rasuah kerana wang tersebut mungkin digunakan untuk memastikan politik dalam organisasi. Dan berikut merupakan tindakan disiplin yang dikenakan kepada yang tertuduh. Pada tahun 2015, Jawatan Kuasa Etika FIFA menggantung Blatter dan Platini daripada semua aktiviti berkaitan bola sepak. Blatter digantung selama 8 tahun kemudian dikurangkan kepada 6 tahun atas sebab tertentu, manakala Platini digantung selama 4 tahun. Kesalahan yang kedua yang dilakukan dalam kes ini iaitu Blatter dituduh membenarkan amalan rasuah berleluasa dalam FIFA. Dakwaan utama terhadap Blatter iaitu pengaruh dan sogokan. Blatter didakwa mengetahui bahawa ahli-ahli jawatan kuasa eksekutif FIFA menerima rasuah berjuta-juta dolar daripada negara-negara calon. Walau beliau menafikan sebarang penglibatan langsung, siasatan menunjukkan bahawa Blatter mungkin sengaja membiarkan amalan ini berterusan demi kepentingan politik dan kewangan peribadinya. Dan berikut merupakan penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Blatter dan beliau dituduh menggunakan kedudukan untuk melindungi pegawai-pegawai korup dalam FIFA dan dia juga dikatakan menutup mata terhadap bukti rasuah demi memastikan pengaruh dalam organisasi tidak terjejas. Saya akan menerangkan kesalahan yang ketiga yang dilakukan dalam kes ini, iaitu menunjukkan bahawa tuduhan Blatter dan beberapa pegawai FIFA memilih Rusia pada tahun 2018 dan Qatar pada tahun 2022 sebagai tuan rumah Piala Dunia untuk bertujuan geopolitik adalah isu utama dalam skandal ini. Keputusan kontroversial ini mencetuskan kritikan luas dengan banyak pihak percaya bahawa pemilihan tuan rumah tidak sepenuhnya berdasarkan merit yang ditetapkan dan dipersetujui bersama, tetapi lebih kepada kepentingan politik, hubungan diplomatik dan pengaruh ekonomi negara-negara tersebut. Dan saya juga menerangkan serba sedikit tentang apa itu motivasi geopolitik dalam kes ini dalam pemilihan tuan rumah bertempat di Rusia pada tahun 2018. Pengaruh geopolitik bertempat di Rusia menggunakan Piala Dunia untuk meningkatkan imej globalnya dan mempamerkan kekuatan politik di pentas antarabangsa, terutama ketika menghadapi tekanan barat akibat konflik Ukraine dan sekatan ekonomi. Dan berikut merupakan hubungan dengan FIFA bertempat di Rusia dikatakan menggunakan diplomasi agresif dan lobi politik termasuk hubungan langsung Presiden Vladimir Putin dengan pemimpin FIFA. Dan berikut merupakan kesan strategik tentang kes tersebut iaitu pemilihan ini dianggap memberi Rusia kelebihan dalam memperkukuh dan mempengaruhnya di Eropah Timur dan membina hubungan dengan negara-negara bola. Hai semua, nama saya Cristiano. Saya akan membentangkan kepada anda kesan terhadap kes rasuah FIFA ini. Yang pertama iaitu kesan terhadap kepercayaan dan imej FIFA. Yang pertama, imej FIFA ini telah tercemar dan berlaku keraguan di antara peminat bola sepak di dunia dan juga penurunan sokongan tajaan daripada syarikat-syarikat besar yang telah menjejaskan kewangan FIFA. Kes rasuah ini juga telah menyebabkan munculnya kontroversi iaitu bagi Piala Dunia di mana Qatar dan juga Rusia dipersoal sebagai tuan rumah bagi Piala Dunia berikut. Kontroversi ini juga telah menyebabkan tekanan ekonomi berlaku kepada tuan rumah Piala Dunia iaitu Rusia dan juga Qatar. Kesimpulannya, kes rasuah ini telah menyebabkan di mana bola sepak dan reputasinya telah pun hancur disebabkan sifat-sifat pemimpin yang mengambil rasuah. Skandal rasuah FIFA ini memberikan pengajaran penting tentang keperluan sistem tabir urus yang kukuh dan tulus dalam organisasi sukan. Kejadian ini menunjukkan bahawa tanpa pengawasan yang ketat, kuasa boleh disalahgunakan yang mendorong badan sukan lain untuk menilai semula struktur pengurusan mereka, memperkenalkan kewangan dalaman yang lebih baik dan memastikan keputusan diambil dengan tanggungjawab tanpa unsur rasuah. Selain itu, yang juga menekankan pentingnya membangunkan budaya integriti dan ketulusan di setiap peringkat organisasi sukan. Pendidikan dan kempen kesedaran anti rasuah memainkan perkara penting dalam membentuk budaya integriti dalam bola sepak. Semua pegawai FIFA wajar diberikan latihan khusus berkaitan etika, pencegahan rasuah dan pematuhan kepada para orang antarabangsa.
Selain itu, program pendidikan yang menyasarkan pemain, peminat dan pihak berkepentingan lain perlu diperkenalkan untuk memupuk nilai-nilai kejujuran dan accountability dalam sukan ini. Skandal FIFA ini telah memberikan banyak pengajaran dan antaranya adalah kepentingan berintegriti dan kepentingan accountability. Pertama sekali, skandal FIFA memberikan pengajaran bahawa integriti adalah elemen penting dalam memastikan organisasi dihormati dan dipercayai. Integriti memastikan keputusan dibuat secara beretika, melindungi kepercayaan pihak berkepentingan dan mengukuhkan reputasi organisasi. Ketiadaan integriti seperti yang ditunjukkan dalam skandal ini membawa kepada penyalahgunaan kuasa, amalan rasuah dan kehilangan kepercayaan. Sekaligus mencemarkan imej organisasi serta menjejaskan hubungan dengan peminat, penaja dan pihak berkepentingan lain. Pengajaran ini menekankan pentingnya membudayakan integriti untuk memastikan keadilan, ketulusan dan keberkesanan organisasi. Seterusnya, pengajaran daripada skandal FIFA juga menekankan bahawa accountability adalah asas penting untuk memastikan organisasi berfungsi dengan baik dan dipercayai. Accountability memastikan kuasa tidak disalahgunakan, dana diuruskan dengan telus dan semua pihak berkepentingan termasuk peminat, penaja serta pemain dapat menaruh kepercayaan terhadap organisasi tersebut. Kegagalan FIFA dalam aspek ini seperti pemantauan dalaman yang lemah, kepimpinan yang tidak bertanggungjawab dan sistem yang tertutup menunjukkan bahawa tanpa accountability, penyalahgunaan kuasa dan rasuah boleh berlaku. Ini mencemarkan imej organisasi dan merosakkan hubungan dengan pihak berkepentingan. Kesimpulannya, skandal rasuah yang melibatkan Presiden FIFA iaitu Sepp Blatter dan pegawai lainnya menunjukkan betapa penting integriti, accountability dan ketulusan dalam pengurusan organisasi. Penyalahgunaan kuasa dan amalan rasuah telah mencemarkan imej FIFA, merosakkan kepercayaan pihak berkepentingan dan memberikan kesan negatif kepada bola sepak global. Kejadian ini menjadi peringatan kepada semua organisasi sukan untuk membangunkan sistem tadbirurus yang kukuh, mengutamakan integriti serta mengambil langkah tegas dalam mencegah rasuah demi memastikan keadilan dan kepercayaan terpelihara.